إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Oleh kerana dalam hadis ini hadis An Anas bin Malik radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a bainal azani wal iqamah la yuraddu. Qalu fama naqulu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu al-afiyata fid dunya wal akhirah. Rawahu Tirmizi wa ghairuh. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW bersabda, doa antara azan dengan iqamat tidak ditolak. Oleh itu berdoalah kamu. Sahabat baginda SAW bertanya, apa yang kami hendak katakan dalam doa kami? Rasulullah SAW sabda Rasulullah, ya Rasulullah SAW, baginda SAW menerangkan, pohonlah kamu kepada Allah Ta'ala keselamatan dunia dan akhirat. Makna secara ringkas padat, minta selamat dunia, selamat akhirat. Hadis hasan lagi sahih. Oleh kerana itu dalam hadis ini tidak diterangkan lafaz doa yang tertentu, ya. Maka terserahlah kepada masing-masing memilih mana-mana doa yang mengandungi maksud tersebut. Di antara ia doa yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang paling afdal daripada Quran, kemudian daripada hadis-hadis Nabi yang sahih, kemudian daripada aulia, ulama dan sebagainya. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Ya, kemudian wa qina azabannar, dan pelihara kami daripada azab neraka. Apa makna pada dunia kita selamat, mana pada dunia kebaikan, tidak diduduk dalam jalan kesesatan termasuk. Bukan baik dunia senang, hidup kaya raya kan. Sebab itu orang kafir pun dapat lagi banyak ni. Makna selamat di dunia itu hasanah, kebaikan dunia, makna ditetap istiqamah di atas jalan yang sebenar, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Maka baru sesuai rangkaian di akhirat pun selamat. Atau doa yang berbunyi Allahumma inni as'aluka al-afiyah, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku pohonkan kepadamu keselamatan dan di akhirat. Kemudian setelah berdoa untuk keselamatan diri sendiri, maka ibu bapa juga memerlukan doa. Doa kita untuk mereka pada bila-bila masa. Lebih lagi pada saat berkat ini. Doa yang tersebut seperti berikut. Rabbi ghfirli zunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosaku dan dosa-dosa ibu bapaku, serta cucurkanlah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencucuri kasih sayang, telah mendidik, membela, mentarbiah, menjaga.
memelihara dan mendidikku semasa kecil. Itu makna satu daripada balasan doa kita kepada jasa baik kedua ibu bapa. Bahkan tidak dikira anak itu sebagai anak soleh kalau sekiranya tidak mendoakan kedua ibu bapa. Ya, dalam hadis yang menyatakan zaman ibnu Adam in qata'am ila min sadaqatin jariyatin aw ilmun tafa'u bihi aw waladin salihin yad'u. Bila mati saja anak Adam maka terputus segala amalannya, melainkan sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajak bawa kepada hadrat Tuhan, kemudian diajar, diamalkan, dan anak yang saleh. Dalam hadis ini Nabi kait sifat anak saleh itu, iaitulah yad'u lahu, mendoakan bagi kedua ibu bapa. Mafhum mukhalafah ni kalau dia tak doakan, dia tak masuk senarai anak saleh. Ya, mana-mana amal pun dia tak masuk. Bahaya. Aku kena doakan. Pasal ketika sahabat sendiri yang tidak diceritakan nama dia, tapi sampai sakaratul maut dia tak boleh mengucap. Rasulullah datang, dia Rasulullah tahu dah mak dia mana dia. Panggil mak dia. Mak dia pun dia betul-betul ya Rasulullah, aku ada rasa hati dengan dia. Sebab dia melebihkan isteri daripada aku. Habis itu. Benar itu, mak dia pun tak apalah. Ibu dia kata saya maafkanlah. Maaf pun tu mengucap la ilaha illallah. Sekejap yang tadi. Baik, bapa dia kena jaga semua. Lepas tu celaka Rasulullah kata. Ya, celaka orang yang tidak dapat meraih syurga oleh kesempatan hari tua kedua bapa. Dia sempat dengan hari kedua bapa tapi tak dapat. Patutnya itulah peluang dia nak raih syurga. Tapi tak dapat. Bawa dia derhaka bapa dan seumpamanya. Bahaya. Sebab tu kalau kita sempat, itu sebenarnya peluang besar kita untuk menabur jasa dan beramal kita dengan apa yang diarahkan. Kemudian doa ini disuruh diislahi dengan berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memuji Allah SWT Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. Itu maknanya adab dan doa. Buka dia dengan puji kepada Allah dan selawat, tutup pun begitu juga. Ada di antara doa-doa yang mustajab dari segi masa dia lah. Itu antara azan dan qamat. Kemudian kelebihan azan, orang yang menjadi bilal menyeru azan. Sebenarnya nama muazzin. Bilal ni nama orang, nama sahabat yang sangat hebat, ya, yang sangat dikasihi oleh Rasulullah SAW. Adapun tukang azan dia panggil muazzin. Dia nak panggil Bilal. Semakin lantang suara ini didengar oleh orang-orang yang jauh, semakin bertambah rahmat dan pahala yang akan didapatinya. Demikian juga semakin lama ia dalam jawatannya sebagai Bilal, semakin bertambah beroleh pada hari akhirat kelak. Jadi adalah peluang untuk mencapai redha Tuhan. Secara umum Al-Quran sebut waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah orang yang terlebih baik yang mana kerja dia menyeru orang pada jalan Allah Taala. Untuk ulama masukkan di antara orang menyeru ialah muazzin, ya. Sejauh mana lantang suara didengar oleh makhluk, segala jamadat, benda-benda yang berkupu-kupu kayu-kayan itu semua akan jadi saksi di akhirat. Dia di dunia itu memanggil manusia supaya sujud kepada Allah Ta'ala, ya. Itu gebut dia nak Bilal azannya. Tapi kena ikhlas lah, ya. Dia pandang allowance lah. Pandang allowance, dia dapat allowance lah jawab dia. Semata-mata lillahi ta'ala. Orang nak bagi tu soalan jangan pandang benda tu. Dia bagi ambil lah. Jangan pandang benda tu. Kerana Allah SWT. Sebab pusing balik dia penting apa tuan? Pembersihan dalam dalam dia bersih, insya-Allah semua amal dia buat tentu. Kalau dalam dia kotor je bercampur je habis, ya. Kemudian ini diterangkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, Imam Bukhari dan lain-lain lagi lah dalam hadis sahih.
Dan juga terangkan bahawa malaikat, jin, manusia dan benda-benda yang meliputi haiwan, pokok-pokok kayu, batu dan tanah yang mendengar suara penyuruh azan itu, semuanya mendoakan semua besar. Dan mereka pula menjadi saksi pula itu, menjadi saksi baginya pada hari kiamat untuk menerangkan kepada umum tentang kemuliaan dan martabat yang tinggi. Kemudian dalam hadis-hadis ini juga dijanjikan bahawa ia akan beroleh pahala seperti yang didapati oleh orang-orang yang mengerjakan sembahyang bersama-sama dengannya. Itu bermaksud dalam keadaan adalu alal khair kafa'ili. Adalu alal khair, orang yang menunjuk ke arah kebajikan, kafa'ilihi, pahala dia macam buat lagi. Untung 1000 orang dia semayang, dia azan orang dah 1000 pahala dia buat. Pahala orang banyak tu. So azan dia tu tak gila dia kan. Kemudian dalam hadis-hadis ini juga dijanjikan bahawa ia akan beroleh pahala seperti yang didapati oleh orang yang mengerjakan sembahyang bersama-sama dengannya. Jadi untuk mencapai kelebihan itu, seorang penyuruh azan atau dikenal Bilal, selain daripada disunatkan mempunyai suara yang kuat, lantang dan merdu, ia juga dikendaki bersifat adil, amanah, kerana orang yang ramai menaruh kepercayaan kepadanya mengenai soal masuknya waktu. Ini kenakan orang pun 12 azan. Lepas semayang, mereka tengok, mana azan sekali lagi, nyanyi ke orang. Sebab azan dia kena jaga betul, orang yang amanah. Ya. Ada pula orang kecoh tu, subuh tadi 2 kali bang. Dia tak tahu apa ada bang awak je. Pun penyakit dia kata. Ya, subuh je 2 kali. Bukan bang subuh tu 2 kali, sebelum subuh sekali. Ya. Itu bang awal. Suara nak ambil kira macam ni. Kalau suara kuan sedap tu, orang lain nak panjang, kecil hati pula kan. Kalau buang orang gerun, Ustaz apa yang ngajuk macam kawan tu kubur. Nak bangun pun lemah je badan kan. Jadi pondok tu ada satu budak perak, suara dia sedap, pun sedap tu. Kalau dia bangun, budak pagi bangun. Tarik azan Mekah ni nampu. Ni seronok dengar. Tak nak bagi dia kelebihan suara kan. Gunakanlah, panggil orang sujud Allah Ta'ala kan. Dia bang tentang macam-macam tu ni. Pada Syekh Karim Banjari di muka ulama besar. Dia balik sekali Indonesia kan. Dia pergi balik sana, dia kata saya balik di Indonesia, tidak ada orang bang dia. Yang ada naik bukit, turun bukit dia. Tahu? Dia bang ditarik orang-orang salah. Oh, yang banyak naik bukit tu bukit, naik bukit tu bukit. Lagi ada suara dia tekan yang panjang tu. Kalau bang Mekah tu mana ada banyak straight kan. Jadi suara kita jelas, sedap suara, cantik dah. Oh, kami dia terit, lagu apa dia bawa, lagu keling pun dia bawa. Macam-macam. Ia juga dikendaki bersih, suci daripada bang tak ambil semayang, mau semayang dia ambil semayang mana bang. Dia bang dulu kan. Kalau dah semayang dia tak semayang, dia tengah ambil semayang pula kan. Rugilah, siap. Dan dia ada suci dalam taharah, suci daripada hadas. Dan sunat menghadap kiblat semasa azan ni, cara-cara kesempurnaan ni lah. Serta melafazkan kalimah-kalimah azan dengan betul dan jelas ya. Azan, qamat biar jelas betul, jangan silap. Patut benda idgham dia buat izhar kan. Asyhadu alla ilaha, nun matinya mulam, idgham bila guna. Asyhadu alla, masuk ni asyhadu alla ilaha, di izhar. Dia masjid orang ni siapa? Masjid ni tak ada orang Lembang ke tu. Nyanyi ke orang kan. Ya. Lepas tu dia kena test tu tengok suara sebutan. Nak bang tu baguslah kan. Merebut ke kelebihan yang banyak. Nanti ada betul-betul. Ia juga disunatkan menyerukan azan dari tempat yang tinggi. Sebab tu ada menara kan. Dulu kampung dia tak ada ramai kan. Sunyi, naik atas menara tu lawang kan. Wah, gemuk. Sekarang bising macam-macam. Tapi ada pembesar suara lah kan. Pembesar suara. Mukabbir saut, membesarkan suara kan.
Ini ada mic, bukan jadi besar suara, jadi kecil suara. Wah, tengok di masjid 200,000. Apa kerja tu. Di berlawan siapa banyak duit. Patut berikan suara, mic sedap kan. Jauh pergi lantang sedap. Naik tempat yang tinggi, kalau dulu ada menara kan, dan sebagainya. Dan memasukkan telunjuknya ke dalam kedua lubang telinga semasa azan. Itu tunjuk sumbat. Biar suara dia pergi je lantang. Kemas. Kemudian semasa menyebut hayya 'alas salah, disunatkan berpaling ke kanan. Semasa menyebut hayya 'alal falah, disunat paling ke kiri. Itu sunat dalam hadis Nabi SAW. Hayya 'alas salah tu marbutah. Kadang terbalik, ada hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah, wallahi la tukau. Macam-macam ni. Kemudian syarat-syarat azan. Penyeru azan disyaratkan Islam terutama. Atau Islam dia pun tak pakai azan, dia pun tak dibenarkan. Berakal, jangan gila lah. Tengok mana ketawa. Macam-macam. Kemudian manakala azan pula disyaratkan pertama masuk waktu. Kecuali waktu subuh, maka disunatkan azan 2 kali untuknya. Subuh tak ada 2 kali azan, sekali je. Mana ada 2 kali? Sebelum subuh. Sebelum subuh tu azan. Bukan dah masuk subuh. Masuk subuh, masuk azan. Lepas tu kejap lagi azan sekali lagi. Lepas tu apa kerja 2 kali azan. Azan sebelum subuh tu maknanya. Sekali sebelum terbit fajar. Mana sebelum masuk subuh lah. Supaya orang ramai dapat untuk mengerjakan sembahyang subuh pada awal waktunya. Dan sekali lagi ketika terbit fajar. Mana betul-betul masuk subuh lah. Cara demikian pernah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Sebagai terangkan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Umar. Hadis sahih. Habis. Keduanya mualah. Yang ini berturut-turut. Yang ini kalimah-kalimah azan itu hendaklah dilapaskan berturut-turut. Dengan tiada dicelahi oleh lain-lain perkataan. Ataupun dibiarkan lama sehingga ada mana persenggangan. Nanti tu kena bang azan balik. Diputus semua alat. Dan ketiganya tertib. Yang menurut susunan lafaznya yang termaklum. Keempat, azan itu hendaklah dengan bahasa Arab. Ya. Nama dia bahasa Melayu. Marilah sembahyang. Betul tu latu naik. Kejayaan. Wah, ni benda budak ni. Jadi aku lawanan sayang lah bunyi. Guna jenis semayang yang tidak disunatkan azan. Bantai semayang mayat pun dia azan. Maut kerja, mayat pun bangun boleh. Kacau kerja. Azan dan qamat hanyalah disunatkan untuk semayang fardu yang 5, meliputi semayang Jumaat. Tentang semayang yang lain, misalnya semayang-semayang sunat yang dikerjakan dengan berjemaah. Semayang sunat air raya, Aidil Fitri, Aidil Adha, semayang gerhana matahari atau bulan, semayang minta hujan, semayang tarawih. Maka tidak disunatkan azan dan iqamat untuk minta. Hanya dia memadai dengan sebut as-salatu jami'ah. Marilah mengerjakan semayang dengan berjamaah. Seruan tu je. Kemudian azan perempuan. Ada perempuan. Kaum perempuan tidak disunatkan azan, hanya disunatkan qamat je. Kerana semayang sama-sama dia tu, dia qamat. Dalam pada itu perempuan dibolehkan azan sama ada untuk sembahyang seorang diri atau untuk sembahyang jamaah sesama perempuan je. Asalkan dengan suara yang perlahan. Azan perlahan. Dia nak sembahyang. Dia tak sembahyang, dia menyanyi, dia mendalak. Dia jual suara juga macam-macam. Kemudian azan perempuan yang demikian hanyalah sebagai zikrullah lagi, ya. Sebab dia tak panggil. Panggil kena kuat. Dia sembahyang sebagai zikrullah. Azan dan faedah-faedah ni yang lain pula. Selain disunatkan untuk sembahyang, azan juga disunatkan untuk perkara-perkara yang lain. Ada juga lafaz azan. Di antaranya apa? Untuk kanak-kanak yang baru lahir. Ya. Ni anak ni dapat disambut anak, cari orang. Cik, bertolong azan. Kau azan tak boleh.
Kau beranak je pandai kata. Kau buat anak je pandai. Azan tak boleh. Teruk now kan. Azan kan. Azan belah kanan, tinggal kiri kita kamatkan. Ya. Untuk kanak-kanak yang baru lahir, ini diterangkan dalam hadis Ibn Sunni. Yang maksudnya siapa yang mempunyai anak yang baru lahir, lalu ia azan pada telinga kanannya dan kamat pada telinga kirinya, nasihat anak itu terhindar dari penyakit kanak-kanak. Ya. Dari kelebihan kita azankan anak yang baru lahir. Ya. Juga supaya kalimah-kalimah tauhid yang terkandung dalam azan yang mula-mula sekali didengar oleh anak masa ia lahir daripada alam kehidupan ini, ya, mula-mula kalimah ialah kalimah tauhid. Kemudian yang kedua, untuk orang yang dirasuk jin syaitan, ya. Kalau jin syaitan kita azankan. Dan menurut keterangan hadis sahih Bukhari dari Sayyidina Abi Hurairah yang bahawa syaitan dan sekutunya, suku sakat ini akan lari apabila mendengar azan. Sebab tu gumam masuk apa, laungkan azan kuat, kan? Dia lain kan. Menurut huraian ulama pula, azan juga elok diserukan semasa kebakaran. Ya. Semasa menghadap musuh di medan perang. Ya, musuh dengar azan dia berpeganjat. Sebab syaitan duk rasuk. Bila syaitan kena, dia tengok azan tu tergempak dia lagi, terpeganjat ni. Dan selepas orang yang berlayar, ya, mana orang nak berlayar dia azan, lepaskan orang apa musafir, sunat dia azan. Kalau api biasa nampak terang kan. Dia tengah menjulang, tak azan, kalau dia turun, macam tu kan. Banyak dia orang saksi. Sebab syaitan kita pergi azan dia bongkau lagi kan. Laut ada lagi. Nampak perubahan api tu, penjulang habis. Yang baki-baki dia kita sembuh air. Ini api naik dia berserak meramai. Lagi seronok ni. Ya. Laungkan azan ni. Kemudian lafaz iqamah. Qamat, ya. Dalam hadis berikut terangkan tentang lafaz iqamah. An Anas radhiyallahu anhu qala umira Bilal an yashfa'al azan wa yutiral iqamah. Rawah Abu Daud As-Sistani. Imam Abu Daud As-Sistani kan ada hadis dalam sunan dia, kalau dia tak komen hadis tu dia senyap dia. Mana hadis susah ihtijaj, sabar hujah dengan dia. Ya. Di sini Anas radhiyallahu anhu katanya Bilal telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW supaya menggenapkan kalimah-kalimah azan. Mana azan dua kali. Dan mengganjilkan kalimah-kalimah qamat sekali. Riwayat Abu Daud. Kemudian mengganjilkan kalimah-kalimah qamat, yakni menyebut sekali saja bagi tiap-tiap kalimah qamat. Kecuali beberapa kalimah yang tertentu yang disuruh menyebut dua kali sebagaimana terangkan dalam sebuah hadis yang lain. Kemudian lafaz qamat itu satu persatu. Misal seperti berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ya, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qama. Jangan baca qad mati salah. Ya, itu salah baca. Qad bukan qad masalah. Qad qamatis salah. Qad tengok ejaan tu terang tu. Qad qamatis salah. Bukan qad mati salah, ya. Qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Ada setengah tu dia ambil ujung aja. Ya. Qad qamatis salah. Tu qad qamatis salah. tu kalimah lain. Ya. Ada qamat pula qad qamat, ya. Qad mati salah, qad mati salah. Bukan qad
qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu lafaz qamat, ya. Artinya maha besar Allah, maha besar Allah. Aku naik saksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Aku naik saksi bahawa sesungguhnya Nabi besar kita Muhammad SAW ialah pesuruh Allah. Marilah, mari, makna beramai-ramai mengerjakan sembahyang. Marilah bersama-sama mencapai kejayaan. Sesungguhnya sembahyang telah siap, maknanya segala-galanya untuk didirikan. Sesungguhnya sembahyang telah siap, makna segala-galanya untuk didirikan. Lepas ini maka ya, dekat makna ditahqiq, ditaklil. Sini maksud ditaklil, dekat. Kemudian Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada Tuhan melainkan Allah. Kemudian menjawab qamat tak? Orang yang mendengar qamat disunatkan menjawab dengan menyebut kalimah-kalimah qamat sebagaimana menjawab kalimah azan, kecuali kalimah qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Jawab dia, aqamahallahu wa adamaha. Semoga Allah menjadikan sembahyang itu tetap dikerjakan dan mengekalkannya. Doa ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Meskipun hadis ini dipanggil dhaif, tetapi tetap diterima dan diamalkan kandungannya oleh sebahagian besar ulama, alim ulama itu. Dan kerana itu doa yang tersebut itu disajikan dalam kitab masing-masing. Dan setengah daripada kitab fiqh, doa itu dipanjangkan seperti berikut. Aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihin ahliha. Semoga Allah menjadikan sembahyang itu tetap dikerjakan, mengekalkannya, serta dijadikannya aku daripada ahli sembahyang yang salih. Dan setengah kitab yang lain disebutkan seperti berikut. Aqamahallahu adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani min salihil ahliha. Semoga Allah SWT menjadikan sembahyang itu tetap dikerjakan dan mengekalkannya selagi ada langit dan bumi, serta dijadikan mana aku daripada ahli sembahyang yang saleh. Itu di antara doa-doa dia. Kemudian sifat sembahyang, rukun-rukunnya dan sunat-sunatnya. Sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Jadi kita lihat Nabi sembahyang. Kalau kita kata tak payah sembahyang, kita tengok. Nabi kata orang lihat dia. Dia sebab ulama takwil itu. Ra'a itu ada dua makna. Satu ra'a dengan makna basar, tengok. Satu dia ra'a dengan makna ilmiah, tahu. Jadi kita bagi orang yang tak tengok, mana kita sembahyang sebagaimana kita mengetahui Rasulullah SAW sembahyang. Tahu cara mana? Mengikut riwayat-riwayat yang sahih. Seperti Imam Syafi'i letak ada iza sahal hadis fahuwa mazhab. Bila hadis itu sahih, itulah mazhabku. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna rajulan dakhala al-masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi nahiyatil masjid fa shalla summa jaa fa sallama alaihi fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaikas salam irji' fa sallam tusalli. Faraja'a fa shalla summa jaa fa sallama fa qala sallallahu alaihi wasallam wa alaikas salam irji' fa salli ya fa innaka lam tusalli. Fa qala fi salisah au fil lati ba'daha ya alimni ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadis Muslim salah. Orang yang cedera sembahyang. Faqala sallallahu alaihi wasallam iza kumta ila shalah fa asbighil wudu'a summa summa istaqbilil qiblah fakabbir summa qra bima tayassara ma'aka minal Qur'an summa rka' hatta tatma'inna raki'an summa rfa' hatta tastawiya qa'iman summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa rfa' hatta tatma'inna jalisan wa fi riwayah summa rfa' hatta tastawiya qa'iman summa rfa'
fi kulli salati kulliha. Rawahul Bukhari Muslim. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, bahawa seorang laki-laki telah masuk ke dalam masjid sedang Rasulullah SAW duduk di suatu sudut di masjid. Kemudian orang itu pun mengerjakan semayang, kemudian datang memberi salam kepada baginda SAW. Rasulullah SAW menjawab salamnya, lalu baginda SAW berkata, bersabda padanya, pergilah sembahyang semula, kerana sebenarnya engkau tidak mengerjakan semayang. Mana dengan betul? Fa innaka lam tusalli. Nabi kata engkau tak semayang lagi, padahal anda semayang. Orang itu pun pergi semayang semula, kemudian datang memberi salam kepada baginda SAW. Rasulullah SAW pun menjawab salamnya, lalu berkata lagi kepadanya, pergilah semayang semula, kerana sebenarnya engkau tidak mengerjakan semayang. Mana tak boleh semayang dengan betul. 2 kali. Maka orang itu pun berkata lagi pada kali yang ketiga. Apa ikut sini 3 kali? Kalau 4 rakaat 12 rakaat, lengur. 3 trip semayang dia tidak diaku. Nabi kata mu tak semayang lagi. Atau pada kali yang selepas ni lah. Kemudian kata dia pun dah surrender. Dia kata, ajarkanlah saya ya Rasulullah SAW, kerana sebenarnya saya tidak mengetahuinya. Lepas tu ulama kata, fakullu man bi ghairin ilmin ya'malu amaluhu mardudatun. Siapa beramal tanpa ilmu, amal dia mardud, ditolak, tidak diterima berdasarkan ni hadis. Sebab dia tak tahu, dia pakai buat dia. Sebab tu dia kena belajar. Apa pun ibadat dia kena mengetahui. Baginda SAW pun menerangkan kepada sifat semayang dan cara mengerjakan dengan betul. Dengan bersabda, apabila engkau bangun hendak mengerjakan semayang, hendaklah engkau mengambil wuduk dengan sempurna. Mana meliputi rukun dan sunatnya. Kemudian pergilah ke tempat semayang dan berdirilah dengan betul. Itu menghadap ke kiblat. Setelah itu bertakbirlah engkau dengan takbiratul ihram. Itu tambahan syarah dia. Takbiratul ihram jadi haram sebelumnya, sebab dinamakan al-ihram. Sebelum semayang, makan, minum, cakap semua boleh. Bila takbir tak boleh dah. Kemudian bacalah suratul Fatihah dan mana-mana ayat atau surah daripada Al-Quran dengan mudah. Engkau dapat membaca ni. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Surah Fatihah. Jadi kalau ikut dia terjemah Arab ni, bacalah apa yang mudah dari Quran. Kita ada sebut Fatihah. Tapi dalam hadis lain. Sebab dia bracket tu, itu mana syarah dia. Kalau ikut hadis, zahir dia baca. Sebab tu Hanafi dia baca ayat apa pun sah. Di semayang tak baca Fatihah, dia baca alam tarakai ke, alam nasyrah ke. Sah hukum. Di indal Hanaf. Si Imam Hanafi. Baru pakai Quran. Kita pula pakai hadis. Quran ni pun, kita cantumkan 2 dengan hadis. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca yang mudah Al-Quran. Dalam hadis lain pula Nabi kata, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada semayang bagi orang tidak membaca Fatihatul Kitab, iaitu surah Fatihah. Jadi macam mana nak cantumkan? Cantum pula dalam hadis. Dalam Quran kata yang mudah, maka Fatihah lah yang mudah, kan? Mana-mana pun Al-Fatihah. Kalau tak dibaca tu banding dengan kolam. Fatihah tak dibaca berat hijau. Kan? Kalau kata An-Nisa, mengagur nak baca kan. Al-Baqarah, maut 200 ayat lebih. Jadi bila maknanya mudah, jadi imam macam ni cantumkan. Mana Quran mudah, yang mudah apa? Al-Fatihah lah mudah. Situ punca khilaf dia. Daripada Al-Quran yang mudah engkau dapat membaca ini. Kemudian rakaat sehingga engkau berhenti sebentar. Mana hatta tatma'inna raki'an. Tatma'inna tu mana mutamakninah. Tamakninah tu berhenti sebentar. Kadari subhanallah. Jangan bergonggah apa-apa, tetap ni. Dia rokok dia goyang tanpa ada sebab kan saja. Itu tak sah. Tak sah rakaat dia. Dia pun kalau dia kena penyakit memang dia gegar badan tu lain lah kan. Dan rakaat ni. Kemudian bangkitlah daripada rakaat sehingga engkau berdiri tegak, dan berhenti sebentar. Maknanya bertamakninah pada juga. Itu maknina dalam mazhab Syafi'i ada 4. Rakaat, i'tidal, sujud, duduk antara sujud tadi kan, sujud 2 kali itu. Kemudian sujudlah sehingga engkau berhenti sebentar, maknanya tamakninah. Kadar
Lepas tidak sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd, kita pegang paha senang, lekat. Ada sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd, buat dengan. Kan bayang anggota besar 3 kali turut batal sembahyang. Kemudian sujud, istilahnya tumak nina dalam sujud lah. Dan pasal riwayat yang lain, ada riwayat lain bagi Nabi sabda, kemudian hendaklah engkau bangkit daripada rakaat yang pertama sehingga engkau berdiri tegak untuk meneruskan sembahyang. Kemudian buat lain demikian tu dalam seluruh sembahyang. Mana ulang baliklah cara yang sama. 1 rakaat, 2 rakaat ulang balik. Perbuatan yang sama. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Dan hadis ini juga terkenal dengan nama hadis musii'u bis salah. Mana orang yang mencederakan dalam sembahyang. Sahabat 3 kali kan. Kau ikut riwayat 3 kali. Bangun, kau tak sembahyang lagi. Ya, kawan tu. Nak pergi jalan, Nabi kata bangun. Kau tak sembahyang lagi, Nabi kata. Kan? Sampai 3 kali dah selender ni. Pasal dia awal senang kan. Agak dia kata pun boleh lagi kan. Buat lagi. Saya kata tak betul. Buku tu maknina ada dia. Hadis mengenai orang yang mengerjakan sembahyang secara tidak betul, mana mencederakan musik, mana mencederakan sembahyang. Ada beberapa riwayat yang lain pula, dan masing-masing ada tambahannya yang tidak disebutkan dalam hadis ini, dan juga ada yang berlainan lafaz tapi makna sama. Kemudian mengenai beberapa rukun sembahyang yang tidak disebutkan dalam hadis ini, Imam Nawawi berkata mungkin kerana orang yang ditegur itu sedia mengetahuinya. Kemudian dalam pada itu, rukun-rukun sembahyang yang tidak disebutkan dalam hadis ini adalah disebutkan dalam hadis-hadis yang lain yang akan diturunkan dalam bahagian masing-masing dalam bab rukun sembahyang akan datang. Ya. Itu mana rukun. Rukun dipanggil apa? Mahiyah. Mahiyatus salah, mana hakikat di sembahyang. Bermula pada qiyam, maka terpecahlah kepada 3, qauli, fi'li dan apa lagi? Qalbi dan 3 tu, itu panggil rukun. Adapun sebelum sembahyang, itu bukan rukun, itu syarat. Mana syarat sebelum masuk? Syarat dia panggil, syarat mengesahkan sembahyang dia kena syarat. Syarat kalau tak ada, tak sah sembahyang. Dia dah masuk sembahyang pula, kena jaga rukun. Cukup rukun 13 tu, sahlah sembahyang dia pada zahir. Batin, batin lain cerita pula. Dalam sembahyang dalam, lain pula cerita kan. Nak menghadap ke Tuhan, macam mana cara dia, kan? Contoh Nabi kata, iza kuntum ila salat, falyusalli salatal muwaddi'. Salatan mana yazunnu annahu yabi ilaiha abadan. Kalau kamu nak semayang, kamu rasakan ini semayang terakhir. Itu cara kita nak proses dalam biar dia boleh dapat menghadap betul. Dia semayang akhir macam lepas ni apa? Qalu inna lillahi jalan terus. Bermakna ini last ni. Dia kata last semayang mesti kita jaga sungguh. Sama ada semayang wajib baik, semayang sunat baik, kita rasakan tiap-tiap kali semayang itu semayang last akhir untuk kita. Walaupun mungkin umur dia panjang lagi 10 tahun, 20 tahun ke, itu soal lain. Cara nak mendidik rohani kita, dia memberikan tumpuan pada ibadat yang paling besar ni, selepas daripada syahadat ila as-salah. Kemudian rukun sembahyang, wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa inna khairal kullahu